Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi ihsanihi al mutawassil li 'ibadihi al mu'minina yartafi'una ila a'ali darajat wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم آمين ثم أما بعد. Baik hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini, pada sesi yang ketiga ini kita akan sambung pengajian kitab kita semula, iaitu daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah fi Fiqh Sadati Asy-Syafi'iyah karangan Al-Imam Allahumma salli ala Muhammad, karangan seorang ulama besar daripada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi pada petang ini insya-Allah kita sambung pada bab korban, babul udhuhiyah, bab pada menyatakan tentang korban, iaitu pada ayat yang seterusnya, tak silap saya, wal afdalu, ya, betul nah? Kita akan sambung pada wa afdalu. Baik, wa afdaluha. Baik. InsyaAllah kita sambung pada bahagian wa afdaluha, iaitu yang afdalnya, yang paling afdal daripada binatang untuk kita korban. Ingat, kita nak korban ni, Nabi SAW anjurkan pada kita untuk mengorbankan benda yang kita sayang. Kita nak sedekah pun, sedekah benda yang kita paling cinta, yang kita paling sayang, kita paling suka. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat birra. Birra maksudnya kelebihan, pahala yang besar, yang hebat. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang, apa yang kamu cintai. Jadi setiap daripada korban yang kita lakukan ini, kita kena serahkan, kita kena buatkan yang terbaik. Yang kita boleh lakukan yang terbaik. Bila kita buat yang terbaik, insya-Allah pahalanya lagi besar. Itu yang mukadimah untuk kita bincang pada petang ini, iaitu binatang korban untuk kita korbankan. Yang mana binatang yang paling afdal di antara tiga jenis binatang tadi kita sebut, iaitu al-ibil, al-ghanam wal-baqar, iaitu unta, kambing dan juga lembu. Tiga ni tadi yang mana paling afdal? Baik, kita tengok kata beliau, kata pengarang, qala al-musannif rahimahullahu taala, wa afdaluha badanatun thumma baqaratun thumma da'inah thumma anzun wa sab'u shiyahin afdalu minal badana wa afdaluha al-bayda thumma as-safra thumma al-afra. Okey, baik. Jadi kata pengarang wa afdaluha, yakni yang paling afdal daripada tiga jenis tadi, lil wahidi anil infirad. Kalau kita tengok dia afdal ini pada sudut apa tu? Afdal, paling terbaik korban, kita nak korban ni pada sudut apa? Pada sudut kalau kita ambil contohnya, misal contoh, kalau kita korbankan untuk
individu seorang saja. Contoh saya nak korban. Bahagian saya daripada lembu 7 panggu. Saya ambil semua sekali. Seekor tu saya punya. Boleh tak korbankan saya ambil 7 bahagian tumpuk daripada lembu tadi? 7 bahagian. Boleh? Unta pun saya ambil 7-7 saya punya. Boleh ambil ya? Kambing seekor sajalah. Satu ekor untuk seorang saja. Baik. Jadi pada sudut kalau kita ambil bahagian semuanya sekali, pada sudut itulah alal infirad, iaitu yang mana paling afdal? Paling afdal adalah unta. Sebab apa unta? Sebab dia besar lagi. Sebab kaedahnya apa? Kalau lagi banyak daripadanya daging, maka lagilah afdal. Lagi banyak daging, lagi afdal. Lagi besar lembu, lagi afdal. Yang tu je kaedahnya. Kalau kita boleh lembu paling besar sekali, 1 tan contoh. Seekor lembu 1 tan. Ada satu kebau nama kebau balau. Kebau kuning ataupun putih lah. Kebau merah. Yang tu kalau gemuk tu, kalau besar tu, orang panggil kebau sador. Badan sador, badan besar. 1 tan. Boleh mencecah 1 tan. 950 kilogram. Besar kebau tu. Kalau beli yang tu, beli lah. Tapi satu kebau tu, dekat 15,000, 20,000. 15,000, 20,000. Kalau mampu. Kalau tak mampu, tak apa. Buat atas ala qadri us'i. Atas apa? Kemampuan dia. Kalau dia tak boleh ambil yang besar-besar, ambil yang kecil-kecil lah. Kan? Ambil yang dekat mana dia mampu buat. Yang penting, yang ni hanya afdal saja. Bukan syaratnya, bukan syarat sah. Yang pertama apa dia? Badanah. Baik. Yang kedua, baqarah. Lembu lah. Yang kedua lembu lah. Yang ketiga, dha'inah. Dha'inah ni maksud dia, iaitu kambing yang besar sikit. Kambing apa? Kambing biri-biri tu. Isi dia, ataupun kilo dia besar lagi, banyak lagi. Thumma anzun. Kemudian kambing biasalah. Kambing kampung biasa tu. Baik. Dia sebut dalam syarah saya ni, syarah Bushra Al-Karim, dia kata apa? Saya sebut dah tadi, dia punya illah dia. Illah kenapa paling afdal Allah SWT Muhammad unta. Paling afdal, betul yang kedua, iaitu lembu. Kemudian yang ketiga, kambing. Lianna kullan aktsara lahman mimma ba'dahu. Kerana setiap satu tu, yang turutan tadi, lebih banyak daging daripada selepasnya. Lagi banyak daging, lagi banyak pahala. Ustaz, kalau lagi banyak daging, lagi banyak pahala. Dia kata, kalau contohnya, lagi banyak daging. Sebab apa lagi banyak daging, lagi banyak pahala? Sebab apa? Sebab setiap daging tu kan dapat pahala. Kita korban, tujuannya untuk apa? Korban. Tasadduq. Tasadduq maksudnya sedekah. Kita korban tujuan untuk sedekah. Bila kita korban tujuan untuk sedekah, bila lagi banyak daging, lagi banyak kita sedekah pada orang. Kalaulah dalam seekor lembu ni tadi, ada 70 kilo. Kalau dalam seekor unta, ada 100 kilo. Contoh. Jadi 100 kilo, 70 kilo, contoh kita ambil 70 kilo, kita bahagi setengah kilo seorang fakir miskin. Contoh misal. Jadi 70 daripada setengah kilo daripada 70 tu, maksud ada 140 orang fakir miskin. Betul tak? Jadi ada 140 orang fakir miskin kita sedekah. Baik. Kalau dalam unta tu tadi, unta pula yang ada 100 kilo, dia lebih berapa kilo? 30 kilo. Dia lebih 30 kilo, tambah lagi 60. Tadi 130 kan? 30 orang. Tambah lagi 60. 140 kan? Tadi kan? 140. Tambah lagi 60. Jadi maksud semua sekali berapa? 200 orang. Jadi dah lebih berapa orang? 60 orang. Lagi banyak daging tu, lagi banyak kita sedekah pada orang. Bila lagi banyak sedekah pada orang, automatik lagi banyak pahala. Yang tu dia punya logik dia. Tu yang ulama letakkan turutan ni. Bukan saja. Bukan saja. Itu dia punya sebab kenapa? Sebab dagingnya lagi banyak. Lagi banyak pahala. Baik. Okey, baik. Kemudian lalu dia kata sini, okey, baik. Kemudian dia kata
Wasab'u syiyahin afdalu minal badanah. Wasab'u syiyahin afdalu minal badanah. Dia kata apa? 7 ekor kambing. Okey, yang ni pada sudut lain pula ni. Pada sudut contoh ada 7 orang nak masuk korban. 7. Ataupun kita nak ambil bahagian 7 orang, 7 bahagian korban. Lebih afdal daripada seekor unta. Sebab seekor unta mungkin dalam 100 kilo. Ataupun dalam tak sampai dalam 60 kilo, 70 kilo. Kalau seekor kambing ada 20 kilo, 20 kilo, kita darab dengan 70 berapa? 140 kilo. Jadi pada sudut kita tengoklah, pada sudut lagi afdal, lebih baik kita ambil 7 ekor. Kalau saya di Mesir dulu, kami di Mesir dulu, banyak kambing daripada lembu. Lembu mahal, unta mahal, lebih baik kambing. Kambing, contohnya, kan bila satu lembu, seekor lembu dengan seekor unta, dia mesti ada 7 bahagian. Jadi kadang-kadang ada orang nak masuk, tak muat dah cukup 7 lah. Jadi terpaksalah kita ambil kambing pula ganti sebab tu. Sebab kambing ni dia tak ada panggu-panggu, tak ada. Seekor untuk seorang. Seekor untuk seorang. Kalau lembu kena 7. Kan? Kurang tak apa, lebih tak boleh. Jadi kalau dah terlebih macam mana? Kambing lah jawapannya. Tapi kalau kita nak buat kambing semua 7, boleh, lagi afdal. Lagi afdal. Sebab apa? Lagi banyak daripada seekor unta. Wa afdaluha. Yang ni pula warna pula. Pasal warna. Pasal warna ni pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita pasal warna. Sekejap. Mana hadis ni? Hadis ni ada, tapi dalam kitab mana tu? Baik, okey. Wa afdaluha, yang ni pada sudut apa? Min haitsul laun. Daripada sudut warnanya. Daripada sudut warnanya. Baik. Ada sini ada syarah sikit lah. Pasal sebab apa kambing, 7 ekor kambing lebih baik pada seekor badanah. Ataupun seekor lembu. Pasal apa? Dia kata wa in kana kulli minhuma aktsara lahman bi tibi lahmi syiyah ma'a ta'addudi iraqati dam bi khilafi duna sab'i. Macam ni. Dia punya ilah dia. Tadi saya sebut tadi mungkin banyak lagi daging. Tapi mungkin tak banyak. Sebab kambing, contoh. Tadi kambing, contoh kalau banyak 20 kilo mungkin kambing biri-biri. Kalau kambing kampung, sama juga. 7 ekor lebih baik daripada seekor lembu. Seekor unta. 7 ekor kambing. Lebih baik, lebih afdal. Dia kata kenapa lebih afdal? Walaupun kadang-kadang 7 ekor kambing ni lagi kurang dagingnya daripada seekor lembu. Kadang seekor lembu tu banyak lagi daging daripada 7 ekor. Baik. Dia kata sini sebab dia. Baru tengok. Dia kata puncanya sebabnya adalah wa in kana kulli minhuma aktsaru lahman, sekalipun kita tahu setiap daripada lembu dan juga unta ni tadi banyak lagi daging. Puncanya adalah li tibi lahmi syiyah ma'a ta'addudi iraqatid dam. Dia kata kerana daging kambing tu lagi apa? Lagi sedap. Dia kata sini. Sebab kita bila bagi pada orang suka kambing kan? Betul tak? Hari ni orang makan daging lembu biasa lah. Cubalah daging kambing tengok. Kambing golek. Ya tak? Kalau kita pergi open house, kalau ada kambing golek, hampa mengadap mana dulu? Kambing dulu. Kambing cerah hilang ni. Kambing kalau buat golek, memang sekejap je. 5 minit. 5 minit seekor dia lapar habis. Dia kokak seekor habis. Sebab kambing lebih sedap lagi. Kemudian dia kata sebab yang kedua juga, ma'a ta'addudi iraqatid dam. Dia menumpahkan banyak darah. Kita sembelih 7 ekor orang sembelih kan. Tapi kalau seekor lembu, sembelih sekali je. Kalau kambing 7 ekor, berapa kali sembelih? 7 kali. Nampak tak? Jadi memperbanyakkan, menumpahkan darah tu, yang tu lagi afdal. Pada sudut tu juga, sudut lain pula. Ini afdal pada sudut lain. Walaupun sekiranya daging kambing tadi kalau kita kumpul 7 ekor tak banyak seperti mana daging lembu yang seekor atau daging unta yang seekor.
Tapi sebab ni banyak ta'adudi iraqatid dam. Kita tumpahkan banyak darah. Sembelih 7 kali. Yang tu lagi banyak. Bi khilafi dunas sab'i. Baik. Baik. Okey. Dia sebut sini juga. Tak apalah, kita masuk bab warna dah terus. Okey, baik. Tak penting ni. Wa afdaluha. Afdal pada sudut apa? Warna pula. Al-bayda, iaitu putih. Pertama putih. Afdal pada sudut warna iaitu warna apa? Warna putih. Pasal apa warna putih? Ada hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ni hadis kan. Sebab apa ulama kata warna putih? Sebab Nabi suka warna putih ke? Tak. Bukan sebab tu. Kan? Warna putih tu pada sudut pakaian. Bukan binatang. Kan? Memang betul. Ahabbu thiyabi indallah. Yang Nabi kata albisul bayadha. Albisul bayad. Pakailah baju yang putih. Fa innaha tukafinu biha mautakum. Kerana inilah pakaian yang akan dipakai, akan dikafankan orang yang mati di kalangan kamu. Nabi memang suka pakaian warna putih. Tapi bukan sebab pakaian. Hak tu pada sudut al-libas. Pakaian. Yang ni pada sudut binatang. Binatang tu sendiri, kenapa yang pertama warna putih? Kalau color dia putih. Kenapa? Dia punya kulit dia warna putih. Carilah. Tak kira lah lembu ke unta. Unta ada warna putih? Tak ada dah. Kan? Lembu ada putih tak? Lembu putih tak? Ada kan lembu putih? Tapi jangan jarang. Ada yang satu lagi jenis. Lembu putih campur-campur dengan hitam. Yang ni depan ni ada sebut ni. Contohnya afra'. Afra' ni kelabu. Balqa' ni lah. Balqa' ni setengah putih, setengah hitam. Macam lembu apa? Lembu tunusu tu. Lembu tunusu tu. Boleh buat korban. Tak ada masalah. Lembu tunusu. Baik. Jadi dia kata sini, wa afdaluha, yang paling terbaik sekali kalau pada sudut warna. Iaitu putih. Tapi disebut juga oleh para ulama, kalaulah katakanlah, yang ni lembu dia warna merah contoh. Warna kuning contoh. Tapi dia gemuk. Besar. Yang ni warna putih tapi kurus. Mana lagi afdal? Yang gemuk sebab yang putih tu hanya pada sudut sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi, sebab satu hari dalam hadis sebut bahawa dalam kitab Hasyiah At-Tirmizi sebut ada satu riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik, satu hari dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi satu hari dia melakukan korban, dia melaksanakan korban dengan apa? Dia buat korban sebanyak 2 ekor kambing. Kabshain, 2 ekor kambing. Kibas. Kibas kalau kita sebut ini kibas. Dia ada beza tu, kibas, daging kibas lain. Kambing kibas, kambing gurun, kambing hutan, lain-lain tu. Tapi semua spesies sama lah kambing lah. 2 kambing kibas, amlahaini. Amlahaini maksud dia bayadain, iaitu warna putih, putih sungguh. Amlah maksudnya putih. Depa punya bulu depa warna putih. Aqranain, yang bertanduk. Dia memang kibas ni bertanduk kan, tanduk dia macam lengkok itu kan, kibas. Tanduk dia macam dia ada macam bulat gitu. Gulung-gulung tanduk dia. Aqranain. Jadi hadis ni, zabahu ma biyadi wa samma wa kabbar. Nabi Allah SWT Muhammad sembelih dengan tangan dia sendiri, wasamma, dan dia membaca bismillah, wa kabar, dan Allahu Akbar. Takbir. Bismillah ya Allahu Akbar. Ini cara sembelih dia. Bila kita sembelih apa pun. Sembelih korban, antaranya sunnah ni Nabi akan sebut, juga disebut dalam matan apa Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab matan Zubaid Ibn Ruslan, dia sebut juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa dalam matan ni? Allahumma salli ala Muhammad, iaitu lupa letak mana. Ada dalam ni tapi awil amak wa kullu munazil. Tak apalah, kita lain kok rasanya. Baik. Ala kulli hal, Nabi SAW baca bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh juga. Bismillah ya Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minni. Boleh.
Rabbana taqabbal. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana wa taqabbal. Boleh juga, tak ada masalah. Jadi dia kena ada bismillah, Allahu Akbar. Okey. Kemudian minta Allah Ta'ala terima. Dia doa ul qabul. Minta Allah Ta'ala terima. Okey. Kemudian disunat juga selawat. Contoh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah ya Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma taqabbal minni. Allahumma hadha minni wa Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Dia dalam riwayat sebut, Rasulullah sebut macam tu. Allahumma hadha minka wa ilaika. Ya Allah, ini daripada kamu juga dan ini juga untuk kamu ya Allah. Fataqabbal minni. Terimalah daripada aku. Jadi semua sekali ada berapa? Ada 4. Ni doa ni Rasulullah buat. Daripada hadis yang Rasulullah dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah buat 4 benda. Okey? Okey, berselawat, bismillah, kemudian takbir, kemudian minta doa. Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Baik. Kemudian Rasulullah dalam riwayat tu wa wada'a rijlahu ala sifahima. Rasulullah pun SAW letakkan kakinya, tekan dengan kakinya di atas sifah. Sifah ni maksud dada dia dekat dengan tengkuk kambing tadi. Rasulullah sembelih dengan tangan sambil letak supaya kambing tu tak bergerak. Dan sebenarnya dalam hadis ni Rasulullah tak sebut pun dalam hadis ni kambing tu Rasulullah ikat. Rasulullah sembelih diri dia seorang je sembelih. Kemudian tanpa ikat kaki. Hanya Rasulullah pijakkan dengan kaki dia tanpa ikat kaki kambing tadi. Kemudian sembelih seorang-seorang ni. Lepas dah. Cuba hari ni kita buat macam tu. Lari kampung kambing tu. Betul tak? Maksud ni apa? Semua binatang taat kepada Rasulullah. Muzallalah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya takkan nak berani lawan kot. Kalau Rasulullah tak letak kaki di atas sifat pun dia takkan lari. Dia rela hati suar kepala kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tahu tu Rasulullah takkan dia nak lawan kot. Nampak tak? Takkan dia nak lawan. Itu sebab Rasulullah bila naik atas burak waktu Isra dan Mi'raj, waktu tersebut tiba-tiba burak ni tadi dia macam terketak-ketak, takut, berpeluh dia. Dia macam tak selesa Rasulullah naik. Maka Jibril kata kepada burak ni tadi, dia kata apa? Laisa ahadun afdalu minhu. Tak ada orang lain yang lebih afdal daripadanya waktu dia nak tunggang kamu. Tak ada orang lain. Dia mana? Kamu tahu tak ni siapa? Ni Rasulullah ni. Kamu buat perangai macam tu pula. Maka waktu itu disebut dalam riwayat bahawa berpeluh dia. Kerana takut kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita boleh sembelih cara macam tu lagi afdal lah. Ada cara kalau belajar dengan orang-orang yang kaki sembelih. Dia ada ilmu, dia ada bacaan. Bacaan untuk menundukkan. Yang ni kita kena ngaji esok lusa lah. Tengoklah macam mana. Alhamdulillah. Ini kena ngaji khusus lah ni. Ni dia kena banyak yuran nak ni. Baik. Nak tahu cara sembelih, cara nak tundukkan kambing. Macam ayah saya dia orang sembelih. Cara nak tundukkan kambing, dia tahu. Doa. Cara untuk nak bagi bau kambing tu, daging kambing tak bau. Ada cara dia. Ini orang kata bukan belajar daripada kitab. Ini belajar daripada apa? Khibrah. Pengalaman. Khibrah, tajribah, pengalaman. Ini kena tanya orang yang kaki-kaki sembelih lah. Dia tahulah. Yang ni kena mengaji bab khusus lah. Tapi tengok Rasulullah buat macam tu. Rasulullah takkan. Jadi, di sini disebut oleh para ulama, dia punya mahallu syahid, tempat kita nak ambil hukumnya adalah Rasulullah buat korban dengan seekor kambing amlahaini. Amlah maksud dia apa? Kata ulama, amlah al-abyadul khalis, iaitu putih sungguh. Putih sungguh. Maka pada sudut ini kata para ulama, maka afdalnya ada warna putih. Sebab itulah. Thumma safra, kemudian kuning. Baik. Kemudian yang kedua al-afra. Al-afra wa hiya ma la yasfu bayaduha, iaitu putih dia tak macam putih pekat. Dia putih kelabu lah kot. Yang tu yang kedua. Pertama putih betul. Lebih afdal lah. Kalau nak cari binatang, cari warna putih betul. Kalau ada. Kalau tak ada, cari warna kuning. Macam lembu banyak kan. Warna kuning-kuning kan. Okey lah tu. Dia orang kata kategori nombor 2 lah. Nombor 3.
iaitu al-afra'. Al-afra' ni jenis yang kelabu-kelabu. Kelabu-kelabu. Baik, yang keempat iaitu al-balqa'. Al-balqa' thumma al-balqa'. Al-balqa' maksud dia apa? Ma ba'duha abyad wa ba'duha aswad. Setengah daripadanya tu putih, setengahnya hitam. Macam saya sebut tadi, lembu tenusu tadi. Lembu tenusu. Setengah putih, setengah hitam. Dia bertumpuk-tumpuk lah. Kan? Dia putih, ada tumpuk-tumpuk hitam. Yang tu namanya balqa'. Itu istilahnya nama balqa'. Boleh. Yang tu pun nombor 4. Tak ada yang tu, summa sauda. Cari yang warna hitam, tak apa. Lembu hitam pun boleh lah. Yang ni afdal saja. Summa al-hamra'. Kemudian warna merah dan sebagainya. Yang tu saja. Sebab apa ulama letak ni satu-satu rutan warna-warna ni pasal apa? Sebab letak macam tu. Di dalam kitab ni dikatakan wal fadlu min zalika qila li ta'abbud. Ada yang kata perintah Allah Taala macam tu. Kan? Ta'abbud maksudnya kita tak ada sebab lah. Tak tahu wallahu alam pasal apa putih dulu, pasal apa kuning, pasal apa kelabu, pasal apa balqa hitam putih, pasal apa Allah hitam, pasal apa hitam pekat, kenapa ujung sekali merah. Li ta'abbud. Kita ikut je lah. Ada perintah Allah Ta'ala macam tu kan. Ada yang kata li husnil manzar. Kerana cantiknya kulit dia. Dia punya keindahan kulit dia cantik. Maksudnya kalau putih kan cantik sikit. Kemudian yang kedua apa dia tadi? Yang kedua kuning. Kuning kan cantik sikit. Gitulah kot. Kan? Pemandangan cantik lah orang kata. Dikatakan juga warna tu memainkan peranan kepada rasa daging. Dalam kitab ni sebut. Litribil lahmi. Mungkin warna putih dia punya dagingnya sedap lagi. Warna kuning nombor 2 sedap. Wallahu a'lam dikatakan macam tu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ada juga dalam riwayat ini wallahu a'lam riwayat mana? Ladamu afra'in ahabbu ila Allah min saudawain. Iaitu dia kata darah daripada lembu atau binatang yang warna dia kelabu lebih Allah suka daripada binatang yang warnanya warna hitam. Lebih Allah Ta'ala suka. Baik. Okey, jelas. Tetapi, ni mungkin ada orang tanya, kalau kita sembelih lembu kan, lembu binatang dia ada jantan, dia ada betina. Okay? Dia ada jantan, dia ada betina. Kalau kita beli lembu betina, boleh tak buat korban? Ke lembu jantan saja? Lembu betina dengan lembu jantan. Boleh tak buat korban dengan lembu betina? Boleh? Tak tahu. Jawapannya boleh. Lembu betina pun boleh buat korban. Lembu jantan pun boleh buat korban. Nanti akan sambung depan ni. Pasal tu ada cerita lagi lah. Lembu jantan boleh. Lembu betina pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Okey. Tetapi afdalnya lembu jantan. Kalau kita pergi cari nak buat korban, cari lembu jantan. Pasal apa lembu jantan? Sebab dia punya dagingnya sedap lagi dan dagingnya banyak lagi. Lembu betina dagingnya kurang. Tanya orang yang belah lembu, memang tahu pun. Daging yang betina dia biasa kurang. Pasal apa kurang daging? Kurang daging tu pasal lagi-lagi kalau dia mengandung ataupun dia bunting. Lembu tu bunting lagi kurang daging. Sebab bahagian daripada badan dia tu dia kandungkan benda tu. Jadi kalau lembu jantan banyak daging, lembu betina dia kurang daging sebab dia ni bunting, lagi-lagi yang bunting lagi ya. Tu sebab akan datang depan ni akan sebut juga, mungkin akan sebut iaitu lembu yang tak sah buat korban. Antaranya lembu yang hamil bunting tak boleh. Tak sah buat korban. Kalau lembu tu hamil ada kandungan dalamnya tak sah buat korban. Nampak tak? Kalau Allah Ustaz, kalau dah sampai dah ada dalam dah hamil dah macam mana? Macam mana nak buat? Ada jalan penjelasan dia. Sebab kita dah mengaji dah bab wajib tadi kan. Nak korban wajib, korban sunat. Nanti kita akan sebut. Dia punya Allahumma salli ala Muhammad. Tu yang tadi kan kita letak 4 perbezaan kan antara sunat dengan wajib kan. Dia sebenarnya ada satu lagi. Nombor 5. Nombor 5 ni pasal sah tak sah. Sah tak sah. Kalau contohnya binatang tu tak cukup syarat. Depan ni ada syarat. Syarat lembu tu ada syarat-syarat dia.
Mesti syarat dia kaki tak patah, syarat dia punya ekor dia tak putui, syarat dia kepala dia ada. Ada banyak syarat dia. Baik. Tapi buta, mata dia tak buta. Macam-macam lah akan sebut nanti. Bila syarat-syarat tu dipenuhi, baru sah buat korban. Tapi ada kadang-kadang berlaku. Ni berlaku bulan raya haji yang lepas-lepas. Malam tu tiba-tiba ada orang call. Lewat malam juga lah. Pukul 11, 12 malam. Ada orang call saya. Orang surau lah kan. Ustaz ada masalah ni. Masalah apa pula? Masalah macam ni. Dia mula-mula call saya tak angkat. Dia call ayah saya. Ayah saya panggil saya. Dia kata, ni ada masalah. Kami ni nak buat korban esok ni. Ni lembu baru mai. Okay, ya? Lembu baru mai. Kami buat turun lembu. Masa duk tarik buat turun kan, dia degil kan. Masa tarik tu, terjun dalam lori tu, patah kaki. Patah kaki lembu tu patah. Jenuh. Ni cerita jenuh ni. Lembu tu patah. Kaki lembu tu. Jadi macam mana Ustaz ni? Sah dah buat korban ni, lembu kaki patah ni. Macam mana kaedah nak buat korban? Nak bagi boleh juga. Ni kejap kita je lah. Ni saja nak buat orang kata teaser. Kita nak buat teaser dulu kan. Baik. Nanti kalau lupa, tolong ingatkan balik. Banyak isu-isu korban ni yang ramai orang dia tak menekuni bab ni ya. Lalu wasyartuha minal ibil. Ni pasal syarat-syarat umur. Ni pasal syarat-syarat umur. Umur kita nak korbankan ni, dia mesti ada syarat umur dia. Kalau tak ada syarat umur dia, tak jadi ke? Okey? Baik. Syarat-syarat umur. Okey, dia pendek je ni, bolehlah kita cerita dengan ringkas. Dia kata apa? Dia kata wasyartuha minal ibil ayyakuna laha khamsu sinina tammah. Ayyakuna laha khamsu sinina tammatan. Wa minal baqari wal ma'zi sanataini tammatain. Wa minal dha'ni sanatun tammah. Baik. Sekarang ni pasal disambung pasal umur. Pasal umur. Saya baca dalam kitab. Saya ambil daripada kitab ni. Okey. Pasal umur ni. Okey. Mana tadi? Baik. Wasyartuha. Syarat korban. Minal ibil. Ni pasal umur. Umur binatang ni. Dia bukan semua binatang. Umur kita boleh pakai untuk buat korban. Tak boleh, tak sah. Kalau dia tak cukup umur, kita buat korban, tak sah korban. Tak cukup umur. Tak sah. Sebab dia syarat dia. Syarat dia macam tu. Baik. Ada hadis dia. Kita akan baca nanti tengok hadis dia. Hadis yang Rasulullah sebut. Baik. Minal ibil. Yang pertama, kalau kita korbankan unta. Malaysia dulu. Tak tahu hampa sempat tengok tak. Ada besar buat korban unta. Dulu tak ingat. Zaman saya sekolah rendah dulu. Mereka rajin buat unta dulu. Mereka buat unta. Mereka ambil unta Australia kan. Bukan unta Arab lah. Unta Australia. Order. Bawa main sini. Lepas sembelih unta. Mahal juga. Dulu seekor unta 5,000. 5,000. Lah ni sama dekat harga apa? Harga lembu lah pun. Unta pun lagi mahal. Tak pakai unta lah ni. Dulu unta sakan. Lepas tu mereka sembelih unta pula. Tak pakai tak kaki mereka sembelih unta. Pi rebah. Dia dah unta ni. Dia sembelih waktu dia berdiri. Tu namanya an-nahr. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar ni untuk unta. Kalau binatang selain pada unta dia panggil zabh. Zabh ni maksudnya kita tumbangkan dia. Tumbangkan badan dia belah kiri ni. Yang badan ni kan, yang bahagian belah kiri ni tumbang ke bawah. Kita sembelih dalam keadaan kita ikat kaki dia. Nampak? Yang tu namanya apa tu? Itu namanya zabh. Iaitu kita potong urat halqum dan marih. Tapi untuk unta dia bukan zabh tapi nahr. Kalaulah kita sembelih, patut kita buat dengan secara nahar, iaitu nahar nanti saya akan sebut. Nahar ni apa? Iaitu dia ada sebut dalam dalam matan. Kalau sebut dalam matan ni, dia ada sebut dalam matan ni. Dia sebut dalam matan apa? Matan Zubad Ibn Ruslan, iaitu tentang syarat nahar. Iaitu dia kata apa?
Okey, dia kata wa sunna an yaqta'al awdaja kama yanharu labbatal ba'iri qa'ima. Tu. Ni ramai orang dia tak faham. Dia bila balik dia pun pakat tumbangkan. Dia kena sembelih unta tu dengan cara yanhar, cucuk di bahagian labbah. Labbah ni masuk bahagian bawah kali. Tengkuk dia kan panjang. Bahagian bawah tu, bahagian tengah-tengah ada labbah tu, cucuk bahagian tu. Cucuk dia sampai dia keluar darah. Kemudian baru tumbang. Baru dia mati. Dia tak perlu sembelih dengan potong ni macam ni. Potong sembelih ni dia. Ni azabh. Tapi untuk unta, dia tebuk bawah ni. Waktu apa? Qa'iman, dalam keadaan kaki dia berdiri. Dalam keadaan kaki dia berdiri. Mana dalam keadaan dia tengah berdiri. Bukan waktu kita tumbang ke bawah. Itu yang banyak orang silap tu. Jadi, unta ni, kalau kita nak sembelih unta, nak buat korban dengan unta, baik, syarat dia apa? An yakuna laha khamsu sinina tammah. Dia mesti 5 tahun cukup. Masuk 6. 5 tahun, masuk 6. Okey, itu syarat dia. Wa minal baqari wal ma'zi, iaitu kambing dan juga lembu. Kambing biri-biri ya. Bukan, kambing biasa. Ma'zi. An yakuna laha as-sinnul ladzi marra fi zakah. Iaitu umur dia, kalau dalam syarah ni sebut, iaitu a'ni sanataini tamatain. 2 tahun masuk 3. Ta'ana fi thalisah. 2 tahun masuk 3. Kenapa? Nabi ada sebut, la tazbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan minadh-dha'ni. Okey. Rasulullah pesan, kamu kalau nak sembelih jangan sembelih melainkan musinnah. Musinnah ni apa? Iaitu yang dah umur cukup 2 tahun masuk 3. Okey? Illa an ya'sura alaikum. Kemungkinan susah kot nak cari yang cukup umur 2 tahun. Tak apa. Rasulullah kata, fatazbahu jaza'ah minadh-dha'ni. Kamu ambil daripada kambing biri-biri yang umur setahun nak masuk 2. Dia dah beza. Kambing biri-biri, kambing ada 2, biri-biri dan biasa. Yang biasa 2 tahun nak masuk 3, macam lembu. Sebab waktu tu dia badan besar sikit. Dia berisi sikit. Kemudian biri-biri dia setahun nak masuk 2. Cukup setahun nak masuk 2. Sebab biri-biri dia isi dia besar. Kalau dia umur setahun pun, dagingnya lagi banyak daripada yang mungkin umur kambing biasa 2 tahun. Okey. Baik. Tak payah syarah banyak-banyak lah Pak ni. Okey. Kemudian, sanatan wa minadh-dha'ni, daripada kambing biri-biri. Biri-biri ni, an yakuna laha sanatun tamah, umur dia cukup setahun. Naam in ajza'a ayu asqata sinnahu qabla sanah. Dia dipanggil ajza'. Ajza' ni pasal apa? Ajza' sebab apa? Gigi asal dia akan jatuh, ganti gigi baru. Gigi asal jatuh, ganti gigi baru. Itu yang kita kena tengok gigi tu. Orang yang pakar binatang ni, dia tengok gigi. Ni gigi ni tak ada lagi. Tak ganti gigi baru lagi. Umur tak cukup lagi. Tu yang saya kata tadi. Orang yang belah kambing, belah lembu, bukan duduk tidur dengan lembu hari-hari. Kan? Dia bukan tidur dengan lembu tu, bukan dia tahu umur berapa kawan ni, yang ni umur berapa. Jadi orang yang nak pergi beli, dia kena tengok betul-betul. Dia tengok gigi, dah salin gigi baru ke belum. Bila salin gigi baru, hak tu tanda dah cukup umur. Ni gigi tu gigi asal lagi. Nak tahu gigi baru, gigi awal tu kena belajar dengan orang yang pakar tengok lembu. Tu yang di setiap masjid surau. Ada orang yang bahagian tu. Bahagian mencari lembu, tengok lembu. Dia tahu lah serba-serbi pasal lembu binatang ni tahu. Umur cukup, umur tak cukup, umur dia tahu. Nampak tak? Jadi tak boleh tipu lah. Takut nanti ni pasal orang duk wakil kan ni. Orang wakil kita nak buat korban ni. Bukan kita boleh buat ikut suka ya. Tak boleh. Baik. Kemudian, baik. Sekarang kita masuk pasal wa syartuha, dan syarat dia. Syarat bagi bentuk binatang tu sendiri. Ni pasal syarat bagi bentuk binatang tu sendiri. Baik, syarat bagi bentuk binatang tu sendiri. Baik, ada satu kaedah. Kaedah ni dia kena pegang betul-betul lah. Kaedah ni kena pegang. Sebab kaedah ni Al-Imam Allahumma salli ala Muhammad Imam Al-Bajuri rahimahullah dibawa mai kaedah ni. Nak tahu kaedah, nak tahu binatang mana yang boleh buat korban, binatang mana yang tak boleh buat korban pada sudut dia punya sifat bentuk tubuh badan dia. Kan? Sebab ada yang jenis kecacatan
yang mana tidak mengaibkan. Maksudnya cacat binatang tu tapi boleh buat korban. Ada cacat yang tak boleh buat korban. Pula dah. Ini yang jadi pening ni. Jadi kita nak hafal susah. Jadi kita kena faham dhabit. Dhabit ni dhawabit dia. Kaedah nak tahu. Kata Imam Bajuri dia kata apa? Wadhabitul jami'u li jami'i ma dzukir. Okey. Dhabit yang sempurna, yang lengkap, yang komplit. Kalau kita dah baca, kita baca. Detail kita akan baca nanti. Semua yang disebutkan akan disebutkan nantilah, kita akan baca nanti. Iaitu kullu ma'ibatin. Yang ni dia bilang dhabit dia. Kullu ma'ibah, setiap yang ada kecacatan, keaiban yang ada pada binatang. Bima yanqusul lahmu, yang menyebabkan kurang dagingnya, au ghairihi, ataupun yang kurang daripada anggota lain, mimma yu'kal, daripada apa yang dimakan. Contohnya ekor bila terpotong ekor dia, pertama kurang daging tak? Daging tak kurang sangat. Orang di situ bukan ada daging sangat kan? Tetapi orang makan tak ekor? Makan. Yang tu pun dianggap cacat yang mengurangkan daging ataupun yang benda yang boleh dimakan. Itu tak elok. Otak otak lembu. Otak lembu bukan daging, dia otak. Orang makan otak lembu. Ada orang makan otak lembu. Yang nampak tak? Mimma yu'kal. Okey? Maka waktu tu tak boleh. Tapi ada yang tak dimakan. Apa dia? Tanduk. Ada orang makan tanduk. Tanduk lembu orang makan. Tak ada orang makan. Maka kalau terpatah tanduk lembu, tanduk lembu pula dah. Kalau terpatah tanduk lembu tu, tanduk lembu patah tu, patah dua ke apa ke, adakah kita boleh buat korban? Boleh. Sebab apa? Bukan mimma yu'kal. Dia bukan daging, bukan benda yang kita makan. Itu kaedah dia macam tu. Semua yang aib yang mengurangkan dagingnya ataupun yang mana ataupun mengurangkan selainnya yang dimakan, maka yang tu adalah, ini namanya ini adalah aib yang tak boleh diterima. Maksudnya tak boleh. Binatang tu tak boleh buat korban. Itu dhabit dia, kaedah dia. Okey? Itu jelas ya. Baik, kita tengok dalam matan dia sebut dia kata apa? Kata pengarang. Baik, sekarang ni kita tengok. Wa an la takuna jarba'a wa in qalla. Antara syarat-syarat binatang ni tadi, yang pertama, dia bukan alla takuna jarba'. Dia bukan jarba'. Apa dia jarba' ni? Jarba' ni apa? Baik, kalau tengok dalam matan dia, kalau dalam matan saya ni, alla takuna jarba', al-jarbu. Baik. Bil maddi ta'di ajrab. Jarraba al-ba'ir wa ghairi jarban min babi ta'iba aw ajraba wa naqata jarba misal ahmar. Wa fi kitab al-jabr khalq anna al-jarba khalqun ghalidun yahdusu tahta al-jildi min mukhalatati al-balgha milah lid-dam wa yakunu ma'hu bathur wa rubbama hasalu ma'hu hazal. Baik, ni dia macam penyakit yang ada. Jarbak ni satu penyakit. Kalau dia sebut dalam kitab saya ni, tengok. Ada jarbak ini. Hasyat Bajuri sebut, dia kata apa? Arja. Ada sebut terjemahan itu? Kudis. Ya, penyakit lah. Penyakit. Iaitu, dia sebut dalam salah ni, dia kata khalqun ghalidh. Iaitu macam kudis ataupun benda yang ada kat badan. Sopak ke apa ke lebih kurang. Yahdusu tahtal jildi. Yang berlaku duduk di bawah kulit. Yang tumbuh biji dia di bawah kulit. Min mukhalatatil balgham al-milah lid-dam. Daripada balgham. Balgham ada benda yang dalam badan kita ni macam kehak ke apa ke. Bukan kehak. Balgham ni asal kehak. Lendir kot. Lendir. Kemudian dia bercampur. Dia masin, dicampur dengan darah. Wa yakunu ma'hu buthur. Dia ada apa? Dia ada bintik-bintik, dia ada bisul-bisul gitu naik. Okey. Rubbama hasala ma'hu hazal. Kalau ada penyakit tu, kemungkinan binatang ni tadi dia akan berlaku kurus, kuruh kering. Disebabkan penyakit tu kuruh kering. Nampak tak? Sebab kuruh kering itulah. Baik. Tetapi dalam kitab kita ni sebut, dia kata apa? Jarba wa in qalla, sekalipun sikit.
au ruji ataupun au raja zawaluh, ataupun tuan kambing ni kata, tuan kambing atau tuan unta ni kata, ni tak lama ni sihat lah ni, sekejap ya ni, dia kata nanti sembuh elok lah, nanti kudih-kudih tu, tumbuh-tumbuh yang kat badan dia tu hilang lah. Tak boleh juga, tak boleh juga buat korban. Okey, kerana apa? Li'annahu, dalam syarah saya sebut, yang ni dalam syarah Bushul Karim, yufsidul lahma wal wadka wa yunqusul qimah. Dia kata dia boleh mengurangkan daging, kalau dia kurus dikurangkan daging, tu tak elok. Yang kedua, yang pertama, wa yanqusul qimah, dia mengurangkan nilai harga binatang tu. Kalau binatang kan kurus kan, kurang sikit harga. Binatang sakit pun kurang harga. Jadi kita tengok pada sudut itulah. Baik. Lalu dia kata wa ulhiqa, yang kaitan dengan jarbak juga, yang ada penyakit dengan jarbak. Ada jenis penyakit-penyakit lain. Contoh dia kata asyalal. Asyalal ni apa? Lumpuh. Ada binatang ni lumpuh. Lumpuh tak boleh buat korban. Lumpuh. Contoh tak bergerak kaki dia. Kaki dia tak bergerak, lumpuh. Kan? Jalan tu. Pegang tak boleh. Memang lumpuh terus badan dia. Tak boleh. Ataupun quruh. Quruh ni apa? Iaitu ada bisul-bisul, ada benda-benda yang naik, bisul-bisul ke atas badan ni, dan busur dan sebagainya. Okey. Lalu kata dia lagi, sambung lagi. Nombor 2, yang tak boleh buat korban juga, binatang tak boleh buat korban. Wala syadidatal araj, iaitu yang terlalu tempang. Kaki tempang. Kaki binatang ni tempang. Baik. Iaitu kalau dalam matan Abi Syuja' dia sebut wal arja'ul bayyin arjiha, bayyin arjuha, iaitu tempang yang jelas tempang dia. Tempang yang jelas tempang dia. Macam mana yang tempang jelas tempang dia ni? Iaitu Allah SWT Muhammad menunjukkan bahawa wala yadurru yasiru hadhihi al-umur. Kalau sikit tak apa. Sikit maksudnya kita tengok tempang dia tu, kadar sikit tu macam mana? Sikit ke banyak tempang dia? Kata para ulama, zahir dia nampak tempang ke tak tempang? Nampak tak? Zahir dia tempang tak? Bila dia berjalan, tak nampak sangat tempang dia. Nampak tak? Mungkin ada kan kaki kita, ada yang jenis panjang sebelah, pendek sebelah kan? Tapi tak nampak sangat. Nampak tak? Yang tu sikit, tak jelas sangat, tak apa dimaafkan. Tapi kalau zahir sangat, zahir maksudnya tak boleh bergerak langsung, nampak tempang sangat dah. Jalan pun teruk lah lembu tu. Tak payah beli ya. Teruk sangat. Tu tak boleh. Baik. Ada dalam kitab saya ni juga, dia kata, ni pasal cerita yang pasal jatuh patah kaki. Sama, patah kaki pun sama. Baik. Baik. Syadidatul a'rad, dia kata, bi an tasbiqahal masyiyah lil mar'al tib. Wabilullah kasra ba'd al-a'dha. Lagi-lagi kalau patah. Kalau lumpuh pun tak boleh, patah lagi tak boleh. Okey? Dia kata sini, dalam matan Mafathul Qarib, dia ada syarah pasal matan Mafathul Qarib ni. Ini kata yang kaitan dengan masalah tadi. Walau kana husulul araj laha 'inda idja'iha litadhiyah biha bisabab ittirabiha. Dia kata, kalau mula-mula lembu ni tadi, dia tak tempang. Kaki dia okey. Tetapi dia dapat tempang tu ketika mana kita nak baringkan dia, nak sembelih. Dia kata, idja'iha. Nak sembelih ni, nak pergi tempat sembelih ni, kita tarik dia, waktu kita nak tumbangkan dia tu, kaki dia terpleot ke mana, patah. Sian lah. Ini kata zalim tu. Tu sebab bila orang nak uruskan korban sembelihan, mesti orang yang pakar, yang boleh tarik dengan cara rahmat, dengan cara ihsan. Bukan sembarangan semua orang boleh buat. Benda ni kita kena buat dengan betul-betul ihsan. Tak kena. Ramai orang dia tanpa ada ilmu, lintang bukan. Dia kata ketika nak baringkan tu, bisa babi turabiha, kan dia duduk melawan, bergerak-bergerak kan. Duduk melawan, jatuh. Bila jatuh, maka kaki dia patah waktu tu. Kalau waktu tu patah, tak boleh tak buat korban? Tak boleh. Tak boleh buat korban. Tak sah buat korban. Habis tu Ustaz ganti lah, jenuh ganti, dah beli dah. Lepas tu tuan lembu korban bukan kecuaian dia, betul tak? Kalaulah tempang daripada kandang lagi, tu mungkin kita boleh hantar balik. Sebab tuan dia daripada kandang lagi.
Dia bagi lembu lain ke contoh kan. Yang timbang. Ini adalah perbuatan orang lain. Bukan perbuatan tuan lembu. Nak hantar balik macam mana? Kena order lain lah. Nak cari duit lain. 4,000, 5,000 seekor. Jenuh lah. Ni lembu ni macam mana? Kan? Pening lah ni. Sebab kalau nak buat korban, kalau kena jadinya pening. Macam cerita yang di call tu pukul 11 malam, 12 malam. Di call saya. Bila dia call, dia kata, Ustaz ni kaki lembu ni dah patah ni. Boleh buat korban tak ni? Macam mana ni Ustaz ni? Baik. Dalam kitab ni tak ada. Tak ada. Kita ambil kitab Jawi lah senang. Kitab Arab ni nampaknya macam apa, takut orang pening pula tak. Kita ambil kitab Jawi lah. Dia balik kitab Jawi. Saat kitab ni kan. Tengok satu-satu. Dalam kitab Jawi, dia ada jawapan dia. Tengok muka surat. Ini dia. Okey, jumpa dah. Kita tengok daripada muka surat 80. Siapa-siapa yang ada kitab Matla'il Badrin. Kita sajalah. Sebab saya sebut di awal-awal, kita baca Muqaddimah Hadramiyah, itu kitab Arab. Kan? Kita ambil juga berkat kitab-kitab lama ni. Kitab lama ni, ambil pada kitab Arab juga. Kita ambil kitab lama. Tok-tok guru hebat-hebat ni, ni. Ambil sadu pada kitab Arab, masuk dalam ni. Kadang-kadang dalam kitab ni, kitab Jawi ni tak ada dalam kitab Arab. Susah nak cari. Tapi ada dalam kitab Jawi. Tu kata jangan orang ambil lekeh mengaji kitab Jawi ni. Kitab Jawi ni kalau betul-betul mengaji boleh hebat. Semua kandungan masalah ni kadang-kadang ada dalam kitab Arab. Dia hanya kita cedok je. Baik. Dia kata muka surat 80 dan disyaratkan bawah sekali tu, bawah tu baris yang 1 2 3 4 5 6, baris yang ke-6 daripada bawah. Dan disyaratkan baris ke-6 dari bawah, dia kata apa? Bahawa tiada ada aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya. Tadilah kaedah ni, dhabit ni, nama dhabit ni. Nak tahu aib yang tak boleh buat korban ni, setiap daripada lembu yang mana dia aib dia mengurangkan daging. Maka tiada memadai yang tiada bertelinga. Potong telinga. Tak boleh. Tak boleh yang potong telinga. Dan yang terpotongnya jika sedikit daripadanya sekalipun. Sikit pun tak boleh. Dan yang terpotong ekornya pun tak boleh. Dia sebut nanti kemudian nanti. Tapi kita baca lah ni sebab nak ambil yang ujungnya. Kita ambil yang ni punya pangkat awal dia. Barulah nampak ada synchronize sikit kan. Atau lidahnya. Lidah terpotong. Tak ada. Dan yang gila yang tiada makan rumput jadi kurus. Gila yang tak makan rumput. Jadi bila lembu gila tak makan rumput, kuring sakit, kurus ya, tak boleh. Kurang dagingnya, menyebabkan kurang dagingnya. Dan yang berkudis, ni namanya apa tadi? Jarbak dia. Jarbak dia yang berkudis. Jika sedikit sekalipun, wa in qalla jadi. Jarbak ada ni. Cuma dia sebut kudis lah, tulis atas tu jarbak. Baru kita tak asal bahasa Arab dia. Kerana binasa dagingnya. Kerana daging dia binasa. Binasa tak sedap lah. Daging nanti elok. Untuk diri kita tak apa elok. Binatang-binatang yang menyakit ni. Bahaya makan. Kan COVID ni pun datang daripada binatang. Punca datang daripada binatang. Kalau kita makan ikut suka. Bagaimana Islam dia ambil berat sungguh. Apa yang kita makan. Lembu-lembu yang kita makan tu nak makan yang baik. Tayyib, halal. Bukan boleh main makan gitu je. Yang ada penyakit-penyakit itu tak boleh makan. Tak dibenarkan untuk buat korban untuk boleh makan. Sebab kita nak sedekah kat orang. Baik. Dan yang baharu beranak kerana jahat dagingnya. Jahat dagingnya pula. Tadi buruk ni dah jahat pula dah. Kita jari lemah macam tu. Maksud dia apa? Dia kata yang baru beranak. Yang baru beranak ni apa? Lembu
lembu betina yang mengandung. Bila dia mengandung, bila dia beranak keluarlah kandungan dia dalam badan dia tu, keluarlah kandungan dia tu. Jadi kuranglah daging dia tu. Tu yang kita kalau beli lembu, kalau kita kita beli lembu jenis betina, lembu jenis betina ni murah. Let go ya. Lagi-lagi yang tak boleh beranak dah. Jual gitu ya. Dia punya daging tak sedap tak. Sebab dia memang tujuannya untuk guna untuk beranak, untuk lahirkan anak keturunan gitu ya. Itu tak sah juga. Tak sah, tak boleh kita guna binatang lembu yang beranak. Dan yang sangat kurus sangat tinggal tulang. Ada orang buat korban, beli lembu, orang ni bayarlah 650, 660 masuk korban. Pergilah tempat korban, tengok lembu kurus, kering. Allah tengok pun takut tengok. Kan? Berapa kilo je ada. Tak sampai 30, tak sampai 20 kilo pun lembu tu. Tak boleh juga, kurus sangat. Beli gemuk sikit. Mahal sikit tak apa. Sekali-sekala, setahun sekali buat korban. Dan yang buta sebelah, yang nyata butanya. Dan yang buta keduanya, dan yang nyata sakitnya. Buta ni, yang nyata butanya maksud hilang biji mata. Tu buta sangat tak boleh. Pun tak boleh juga. Baik. Dan yang nyata sakitnya, sakit yang teramat sangat. Akan dah sebut nanti. Dan yang sangat timpang jika hasil timpangnya sebab dibaringkan dia kerana hendak sembelih. Ini cerita dia. Dibaringkan dia. Dibawa turun daripada lori. Jatuh-jatuh tu timpang. Patah kaki. Atau yang umpamanya sekalipun. Dan unsur umpamanya. Dan tiada membadai yang bunting seperti barang yang tersebut di dalam majmu'. Yang, ni kata hamil tadi. Yang bunting, yang hamil. Tak boleh. Tak memadai. Tak sah. La yujzi. Tidak memadai. Tak sah untuk kita buat korban yang bunting. Kalau kita tahu dia bunting, tak sah buat korban pada waktu tersebut. Di dalam majmu' ialah yang mu'tamadnya. Dalam mu'tamad dalam majmu'. Imam An-Nawawi rahimahullah. Tengok, majmu' pun dia ambil kitab ni. Rujukan majmu'. Bukan jalan-jalan kitab Mawdu'an Badrin. Ni kitab ni, kalau bukan tak silap, betul lah. Negeri Perak, kalau kitab ni adalah kitab muqarrar bagi orang yang nak ambil tauliah Negeri Perak. Jadi kalau ada yang nak ambil tauliah Negeri Perak, ni kitab muqarrar. Kalau boleh mengaji, kena kulit ke kulit sampai habis ni. Kalau tak laki kulit ni, boleh ambil tauliah mengajak Negeri Perak. Cukup lah tu. Ni kitab muqarrar. Tengok, mana tak muqarrar ni, majmu' dia bawa main apa semua, hukum hakam asas semua dalam ni. Hatta ada setengah guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Latif Abdul Rahman, Pak Tikroh. Dulu, kadang-kadang dia mengajar, dia petik pada kitab Mawdu'an Badrin ni. Ada masalah ni, ada kitab Mawdu'an Badrin. Ada orang tanya, jual lintah. Kan, lintah tu darah. Kan, kita jual najis ya. Jual najis mana sah? Dia kata macam mana Tok Guru? Kita nak jual lintah ni. Boleh tak kita jual lintah? Lintah ni darah. Dia sedut darah apa semua. Tapi ada orang jual tujuan perubatan. Kan? Jual lintah hari ni. Jual perubatan. Nak sedut darah kotor apa semua. Orang buat proses apa semua. Bukan makan lah. Untuk tujuan perubatan. Jadi kami jual lintah. Macam mana hukumnya? Itu yang ada kaedah tu. Rafu'ul yad 'anil ikhtisas. Ini panjang cerita dia. Dalam bab muamalat. Saya teringat Pak Tih kata, yang tu ada dalam buka kita Mawdu'an Badrin, dia kata. Pak Tih Keruh ni, dia untuk guru besar, dia kitab majmu' dalam otak dia. Kitab-kitab muka surat berapa dia boleh bagi tahu. Kitab mana? Masalah ni Pak Tih kat mana? Dalam kitab ni. Saya bocor sikit rahsia. Mufti Perak. Mufti Perak dah sebut nama, kan? Tahulah kan Mufti Perak. Mana ada mufti lain dah, hak tu daripada dulu pun. Mufti Perak, waktu dia hidup dulu, Pak Tih hidup dulu, hari-hari kau dia tanya masalah hukum fiqh. Nak senang, buka kitab malah. Susah sikit buka kitab. Susah nak cari kan. Nak cari masalah tu. Senang kau Pak Tih. Pak Tih masalah ni macam mana? Ada lagi kitab ni. Dia ahli fatwa. Last sekali, dia potong telefon ya. Dia tak pakai telefon bimbit tu. Dia potong telefon rumah. Sebab apa? Serabut dia kata. Duk tanya, tak habis-habis tanya aku ya. Dia kata, biar aku jadi mufti. Dia kata. Kan?
Macam tu lah lebih kurang. Tapi nak kata tawadhu' tu kata ulama, mufti ke apa ke, walaupun dia tak tahu, dia kena tanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan itu kata tuan guru parti tu antara orang yang mengajar tawadhu'. Walaupun orang bagi datuk kat dia. Bagi datuk tapi orang panggil, datuk tak datuk, panggil parti kat lah, dia kata. Tu. Pergi rumah dia dijamu makan, dihidang makan, rumah dia tak ada lah sofa apa semua, makan di bawah. Tapi dia bawa main ayak, tuang, parti keruh. Masya Allah, tok guru yang hebat, tok guru saya lah. Ni antara yang tawaduk, antara tok guru yang hebat. Baik, ni kitab-kitab ni lah. Dia sebut lah kitab ni, nak jual lintah. Ada lah kitab Mu'talil Badrain. Jadi jangan main-main kitab Mu'talil Badrain ni. Bukan kecil-kecil anak ni tak. Baik, tu. Kerana kurang dagingnya, khilaf bagi Ibnu Rif'ah. Dia buat khilaf tak dah. Baik, buat khilaf, tak apalah. Dan dipadakan dengan yang bunting. Ibnu Rif'ah kata cukup lah, boleh. Yujzi. Yang bunting sah. Ibnu Rif'ah kata, ni qaul pendapat Ibnu Rif'ah kata, lembu yang bunting sah. Jadi kalau kita terbeli lembu, tiba-tiba baru tahu ada beranak lembu tu, ada baby dalam tu, maka dia sebut boleh saja taklid dengan pendapat Ibnu Rif'ah. Tapi ada orang tanya juga, yang dalam tu nak sembelih macam mana? Dia kaedah dia macam ni. Kaedah dia zakatu waladu bi zakati ummi. Kalau kita sembelih ibu dia, sembelih sekali dengan dia. Dia agak sembelih sekali dengan dia. Maksudnya halal makan. Ada orang tanya, korban bila tak tahu. Dia kata, ustaz, hari tu kami sembelih korban. Bahasa kami belah-belah lapar-lapar tu buka-buka ada kecil ya, janin. Apa lembu tu. Kami nak buat macam mana ni? Nak sembelih ke nak makan? Nak makan. Ibu dia sembelih tak? Sembelih. Sekali dengan dia. Dia tak payah sembelih lain. Tak payah. Dia mana hidup lagi? Walaupun dia hidup dalam kandungan tu, dia mati dengan sembelihan ibu dia. Itu kaedah dia. Kalau dah tersembelih, nak buat macam mana? Kan? Baik, ini pendapat Ibnu Rif'ah. Dan tiada segala aib ini. Tiada memadai pada udhiyah selama. Ini orang kata cara kita nak selesai masalah. Kan tadi saya sebut tadi jatuh daripada lori patah kaki, macam mana nak selesai masalah? Kalau orang kuat macam tu nak selesai masalah, ustaz. Nak ganti lain tak ada duit. Ini cara dia. Tengok cara dia. Daripada sinilah cara dia. Cara untuk bagi sah juga. Macam mana? Okey. Maka segala aib ini tiada memadai pada udhiyah. Yang ni udhiyah korban sunat. Udhiyah tu korban lah. Maksud tidak sah pada korban sunat. Pada sudut korban sunat tak sah. Selama tiada, selagi mana ia bernazar dengan binatang yang sudah ada aibnya, maka jika berkata ia, maksud dia apa? Kalaulah lembu ni tadi yang ada aib, kita nak bagi sah juga sembelih dia. Macam mana nak buat? Iaitu dengan cara orang yang masuk korban nazar. Tadi kan? Senangnya nazar tadi kan? Macam mana nazar tadi? Ini korban saya tahun ni. Cukup lah. Nampak tak? Sebut, ni korban saya tahun ni. Cukup lah nazar. Ataupun menazar di rumah. Ya Allah, aku bernazar korban yang orang tu, yang lembu tu adalah korban aku tahun ni. Nazar lah. Sebut macam tu. Automatik nazar. Kena sebut lah. Nampak tak? Kena lafaz. Sebut lafaz tu korban ni. Maka jadilah korban tu wajib. Tapi lembu ni tadi patah kaki. Lembu ni tadi mengandung ataupun bunting. Lembu ni tadi hilang biji mata. Sakit contoh. Ada aib macam-macam lah aib ni. Apa semua? Sah. Boleh. Kalau yang tak sah ni, udhiyah sunat. Tu yang kata tiada memadai pada udhiyah. Yakni udhiyah sunat. Baris yang kedua tu. Dia kena letakkan dhabit situ. Udhiyah sunat. Selama tiada ia bernazar. Kalau dah bernazar jadi apa? Korban wajib lah. Bila wajib, maka sah tak? Sah. Tapi daging lah pula. Masuk korban tak dapat daging. Pahala dapat lah. Tapi daging? Sebab salah tak? Sebab salah. Daging tak dapat. Tapi dia boleh dapat daging sedekah daripada orang lain. Bukan daging bahagian portion dia. Daging portion dia tak boleh. Daging sedekah orang lain tak apa. Dia tak boleh harap lah dapat daging 3 kilo sekali tulang-tulang. Tak ada lah.
Kan? Orang bagi dia sama je lah. Tu je lah. Kalau nak dapat pahala. Ha. Kita ni, tu dah kena soal juga. Nak masuk korban ni pasal daging lah. Kalau pasal daging, baik tak masuk korban. Beli daging fresh di kedai. RM32 sekilo. Lagi murah. Betul tak? Kita masuk korban dapat 3 kilo. Masuk dah lah 600 lebih. Dapat 3 kilo je. Baik beli fresh. Kalau nak daging saja. Betul tak? Ini berkira sangat kita ni. Ya, tapi ni nak bagi sah juga ni. Nak macam mana dah patah. Ya, orang yang buat korban tu lah tak boleh nak kata apa lah. Kalaulah penganjur boleh ganti, ada duit, baik ganti, wajib ganti. Kalau mereka nak ganti ke, kalau mereka ni tak mau, kami tak mau, niat nazar, kami tak mau. Kami bukan nak buat nazar, kami buat korban sunnah. Terpaksa lah, penganjur ganti ya. Ya? Ganti. Baik. Lalu dia kata, maka jika berkata ia. Contohlah dia kata apa? Macam mana nak tukar dia nazar ni? Binatang ni dah ada aib ni. Patah kaki dia, nak tukar dia nazar. Macam mana? Maka dia kata apa? Bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan kambing ini. Itu contoh satu ya. Lafaz nazar dia tu. Lafaz nazar. Untuk Allah. Aku korbankan dengan kambing ini. Atau dia kata, ini udhiyah. Yang ni korban aku. Ni korban aku tahun ni. Dia sebut macam tu je. Atau, nombor 3 pula. Contoh nombor 3. Aku jadikan kambing ini udhiyah. Ja'altuha udhiyatan. Yang contoh dulu lah, yang awal kita dah mengaji yang lepas ni. Padahal buta sakit atau barang sebagainya daripada segala aib. Sedangkan lembu tadi buta sakit macam-macam lah. Patah kaki jatuh dari lori. Macam-macam lah. Ya, daripada segala aib yang tersebut atau yang belum sampai umurnya. Contoh, sampai-sampai tu tengok lah, umur belum cukup 2 tahun lagi. Baru setahun, 6 bulan umur lembu ni. Nampak tak? Tak cukup umur. Kira aib dah tu. Tak boleh lah tu buat korban. Nescaya memadalah ia. Tengok dia kata. Kalaulah niat dengan nazar cukup. Memada. Sah. Tak ada masalah. Memadalah ia. Cukup. Sah. Tapi dengan syarat niat nazar. Tapi kita tengok lah sambungan dia ni. Dan wajib disembelihkan dia. Dan memadai diperbuat udhiyah dengan tiada bertanduk. Dan wajib disembelihkan dia. Wajib dah sembelih. Wajib sembelih. Pada hari raya wajib sembelih. Kalau habis raya tak sembelih lagi, wajib kena qada. Macam cerita yang lepas dia. Cerita yang lepas ni tadi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Dan memadai diperbuat udhiyah dengan tiada bertanduk. Okey. Dia kata sini, dan memadai diperbuat udhiyah dengan tiada bertanduk. Tak ada tanduk tak apa. Sebab apa? Tak ada tanduk. Sebab dia tak kurang pun daging pun. Tak ada masalah. Okey? Dan yang patahnya, patah tanduk. Dan yang terlebih telinga, banyak telinga pula dah. Dan yang tebuknya, ada banyak telinga pula dah, 3-4 telinga ke barang. Dan tebuknya, kan ada tanda kat macam anting-anting gitu kan. Tebuk. Tebuk tu adakah kurang daging dia? Boleh tak buat korban? Boleh. Tebuk, takat tebuk tak apa. Hilang telinga tu tak boleh. Tak ada cupis telinga habis hilang. Tak boleh. Takat tebuk boleh. Jika tiada hilang sesuatu daripadanya, tak hilang apa, tebuk ya. Dan tiada berekor. Ni pun tak boleh juga, tiada berekor. Dan tiada berimbang. Berimbang susunya. Dan tiada bergigi. Dan yang patah setengah daripada giginya. Patah gigi, tak apalah. Dan tiada zakarnya. Kerana tiada dimakan dia. Nampak tak? Zakar contoh, bahagian telur melegang tu. Telur lembu tu. Itu hilang tak? Hilang. Jadi waktu tu, di sini ulama kata, kalau hilang tu boleh tak buat korban? Boleh. Sebab kita tak makan telur dia. Telur lembu kita tak makan. Tak tahu aku apa makan telur lembu. Kan? Kita tak makan telur lembu. Itu contoh lah kan. Dan yang dikhesikan. Khesi dikasih. Kan? Kita mandulkan dia. Baik. Dia khesikan 2 bijinya, biji telurnya. Kerana bertambah dagingnya. Kalau dia khesikan ni, yang ni lagi baik. Kadang-kadang tu kerana bertambah dagingnya. Ini ada cerita lagi. Baik. Kita sambung balik masalah ni. Kita cerita bagi matan ni habis dulu. Kita
Dah orang kata lajak sikit lah baca kitab Matla'ul Badrin ni. Bagus seronok baca kitab Matla'ul Badrin ni. Kan? Dia lengkap Baik. Kemudian dia kata sini sambung lagi. Apa contoh-contoh dia? Dah sebut dah tadi kita baca yang matan Arab je. Sebelum kita nak berhenti ni. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Nah ni yang live ni lah. Boleh tanya. Yang melihat live ni saya harap kalau ada soalan boleh tulis di ruang komen. Dan juga host ataupun yang menjaga host ni boleh naikkan soalan-soalan kalau ada. Baik. Jadi kita berhenti dalam mana tadi? Syadidatul Arad kan? Patah kaki kan? Wala ajfa, bukan juga ajfa. Ajfa ni apa? Iaitu otak dia hilang. Otak dia kurus. Lepeh kepala dia. Ajfa. Bihaisu. Baik. Wala majnunah. Dia juga tidak gila. Zahabul aqli. Maksudnya apa? Gila. Ada penyakit gila. Gila binatang gila. Wala aura. Dan juga buta. Tak boleh. Buta. Wa in baqiyatil hadaqah. Dia kata buta walaupun dia punya sarang ada lagi. Ataupun hadaqah maksudnya walaupun ada biji mata pun tak boleh juga. Wala amya, bukan buta. Wala aura, bukan orang kata buta sebelah. Aura ni awar, buta sebelah. Sebelah. Walaupun dua sebelah okey, sebelah tak okey pun tak boleh buat korban juga. Tu. Wala maridatun maradan yufsidu lahmaha. Sakit yang merosakkan, ni kata membuatkan dagingnya dia jahat, merosakkan dagingnya. Merosakkan dagingnya contohnya kurus sangat, penyakit banyak, menyebabkan dia kurus kering, tak boleh beli, jangan beli. Tak sah buat korban. Wa alla yabina syai'un min udhuniha wa in qalla. Tak boleh putus daripada telinganya apa-apalah anggota badannya, walaupun sikit. Yang mengurangkan daging lah. Yang mengurangkan daging dia. Terputus sikit tak boleh. Terputus sikit. Allah SWT Muhammad. Dia kata apa? Ada sebut sini. La tujzi maqtu'atun, dalam syarah saya ni lah. Tak sah terpotong telinga. Fa in quti'a ba'daha wa lam yabin bal baqiya mutadalliyan. Dia kata macam ni. Kalau telinga kita ni, contoh telinga kita. Telinga ni, telinga binatang lah. Ni telinga saya. Telinga binatang. Kita bincang pasal binatang ni. Ni telinga saya. Potong sebelah ni. Tapi potong tak habis. Lepas tu, dia menggelebek. Dia tak putus habis. Menggelebek gitu. Contoh terpotong luka kan. Terpotong habis. Tapi menggelebek tak putus habis. Boleh tak buat korban? Telinga ada lagi, tak ada lah terpotong terus. Dia panggil ubina. Ubina maksudnya potong habis, bercerai habis. Tapi ni ada lagi. Dia tak potong habis. Dia potong sikit lah. Luka sikit lah. Dia kata apa di sini? Lam yamna' alal asah. Mengikut qaul pendapat yang sahih. Tak ada masalah. Tidak menghalang daripada buat korban. Kalau putus terus, itu tak boleh buat korban. Kalau putus setengah, tak apa. Dia kata. Tapi Imam Al-Qaffal, pendapat satu lagi kata, yamna' wa in ubin. Fa in kana kathiran mana aqat'an. Wa kana yasiran. Mana aidan al-asah. Ini riwayat yang lain lah. Tak apalah. Pening-pening. Banyak pendapat ni. Pening. Kita ambil yang rajih saja. Ataupun sambung lagi. Au lisanaha. Dia punya lisan dia. Ataupun lidah dia. Lidah dia putih. Lidah dia terputih. Ada soalan? Okey, ada soalan. Ada soalan tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Bilakah bermulanya waktu tidak boleh motong kuku? Ada cerita nanti. Bagi orang yang buat korban. Bagus. Ada cerita ni. Depan ni ada cerita. Baik. Kejap lagi saya jawab. Okey. Au lisanaha. Lidah dia terpotong. Tak boleh. Okey. Au dar'iha. Ataupun dia punya apa? Tempat susu dia. Tempat picik dia. Dar'a. Au aliyatiha. Ataupun dia punya apa? Aliyah. Aliyah tu. Iaitu tempat dia punya apa? Punggung. Lubang punggung bahagian dia punya tu. Kemaluan dia apa semua tu. Okey. Wala syai'un zahirun min fakhidhiha min fakhidhiha. Iaitu apa yang zahir daripada paha dia tak boleh juga. Wa alla tadhhaba jami'u asnaniha. Kalau patah 1-2 gigi tak apa, tapi jangan bagi hilang semua gigi. Gigi hilang habis. Gigi ni hilang habis. Semua hilang.
Takat patah satu dua tak apa, rongok sikit. Jadi bila kita tengok lembu tu, tengok rongok tak apa. Ada gigi lagi ada. Kalau hilang, tak ada gigi langsung. Kan? Kena pakai gigi palsu lah. Kan? Macam orang tua-tua lah. Itu hilang tak, semua pun tak boleh. Dia salah satu tak apa, satu dua batang tak apa, semua hilang tak boleh. Wa an yanwiya at-tadhiyah biha 'inda dhabhiyah. Yani pasal syarat yang seterusnya pasal niat. Niat ni kita akan sambung insya-Allah. Kita akan sambung, berhenti pasal niat, sambung pada esok hari insya-Allah pasal niat. Pasal niat kita akan sambung insya-Allah. Baik, yang pasal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu memotong kuku apa semua ni kan. Okey. Baik, ada tak dalam kitab ni? Dalam kitab ni tak apalah, lambat sikit ni. Ni dia. Okey. Saya ambil pasal masalah tadi. Apa masalah apa? Anis tanya ni. Aqilah Anis ke apa nama dia tadi. Okey. Itu pasal tentang potong kuku ni. Bagi orang yang nak buat korban ni, pasal potong kuku ni macam mana hukumnya. Pasal memotong kuku bagi orang yang buat korban. Baik. Mana dia? Baik. Tak ada sini. Tak banyak yang kita sebut. Kalau saya ambil daripada kitab. Okeylah, saya ambil daripada kitab ni lah. Cuba bawa naik soalan dia tadi. Bawa naik soalan tadi. Soalan. Okey. Tiba-tiba mendatang korban. Ini soalan lain pula ni. Soalan tadi. Baik, Aqilah ni kata, bilakah bermulanya waktu tak boleh memotong kuku. Baik, waktu tak boleh memotong kuku, dia mula pada, ni ada kitab Al-Umbab kot rasanya. Ni kitab baru ni. Ni kitab apa? Ali Azfar bagi. Terima kasih kat dia lah. Ni kitab baru saya dapat ni. Kejap ya. Boleh tanya soalan, tulis soalan dulu, nanti saya akan jawab ya. Saya nak cari jawapan. Okey, baik. Dalam kitab ni, Aqilah Anis, okey. Baik, dia sebut dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, kitab Al-Ubab. Baik, karangan Al-Imam Al-Muzajjad. Dalam kitab ni dia kata, man arada ay yudhi aw yahdiya, barang siapa yang nak melakukan korban atau melakukan al-hadi. Al-hadi maksudnya yang masa untuk orang yang dam, bagi orang yang mutamatti', yang buat haji tamattu'. Itu dia panggil al-hadi. Al-hadi maksudnya korban, bayak, dam. Itu panggil al-hadi. Baik.
Orang yang nak korban bayar dam, ataupun yang nak bayar dam, ataupun yang nak apa? Yang nak Allahumma salli ala Muhammad, yang nak buat korban, kurihalahu, makruh bagi dia. Bukan haram nak, makruh. Makruh saja. Makruh orang yang nak korban tu saja. Yang bukan korban tak makruh. Okay. Idza dakhala Zulhijjah, bila masuknya bulan Zulhijjah, masuk 1 Zulhijjah tu start. Sebelum tu tak apa. Kan? Izalatu syai'in min ajza'i badani, menghilangkan sesuatu daripada anggota badan dia. Menghilangkan sesuatu pada anggota badan. Kasya'rihi, seperti bulunya, au zufrihi, ataupun kukunya, seperti ketik kuku. Bila hajatin, tanpa ada hajat, hatta yazbah, sampai dia sembelih. Sampai hari yang sembelih tu. Kalau hari sembelih tu, hari yang ketiga, hari tasyrik, hari ke-13. Waktunya hari raya tu tak boleh potong kuku. Hari 10 tu makruh. Hari ke-11 makruh. Hari ke-12 makruh. Hari 13 selesai, barulah potong kuku. Dah selesai. Baiklah. Tapi kalau sekiranya, ni ulama bagi apa? Bagi andaian contoh. Dia buat korban, Ustaz, saya buat korban, tapi saya buat korban ni 3 hari. Hari pertama seekor, hari kedua seekor. Banyak duit dia. Hari ketiga seekor. Nampak tak? Yang ni ulama buat andaian ni, ada lagi tak lah. Tapi tak ada nak cari lagi. Tak ada nak jumpa. Ada tanda lah, pergi kitab banyak. Tak tahu tang mana satu. Kan? Tapi dalam otak dah lah. Cerita api lah. Dia kata, macam mana? Nak boleh ketik kuku tu bila? Lepas habis 3-3 ke ataupun yang pertama cukup? Macam mana tu? Dia buat korban hari pertama. Hari kedua pun buat korban juga. Seekor lembu. Hari ketiga pun seekor lembu juga. Kata para ulama, cukup hari yang pertama saja. Selesai korban hari pertama, dia boleh potong kuku dah. Hari kedua, ketiga, tak apa, tak ada masalah. Nampak tak? Jadi, dia tak boleh potong kuku tu daripada masuk Zulhijjah. Sebelum masuk Zulhijjah, boleh potong kuku. Dan masuk awal Zulhijjah. Kan? Awal Zulhijjah ni, 10 malam awal Zulhijjah ni, dia sebut dalam Quran. Wal fajr, walayalin ashr. Dan demi fajar, dan 10 malam. 10 malam sini ada kata 10 malam terakhir Ramadan, ada yang kata 10 malam Zulhijjah. Ni paling afdal malam. Okey? Jadi maksudnya daripada 10 awal tu, 10 awal Zulhijjah tu, makruh ketik kuku, buang bulu-bulu yang ada pada badan. Kenapa tak boleh buat macam tu? Kenapa makruh? Kerana kita nak tayammunan ataupun kita nak mengikut ittiba'an dengan perbuatan orang buat haji dan umrah. Orang buat haji kan bila kita buat korban kat Malaysia, mereka buat haji. Bila buat haji, masuk-masuk je umrah ataupun haji, masuklah pantang larang. 13 pantang larang haji umrah. Antara pantang larang haji umrah apa dia? Tak boleh menanggalkan bulu, tak boleh potong, memusnahkan kuku dan sebagainya. Nampak tak? Jadi sebab itu larangan bagi orang yang buat haji. Maka kita sekadar nak meniru perbuatan mereka tu, maka kita disunatkan. Tidaklah wajib. Tak ada lah sampai kita petik kuku, kita kena langgar pantang larang ihram. Kena banyak dam dah. Kita tak buat haji. Kita hanya orang kata mengikut sahaja, nak meraihkan orang yang buat haji. Tu yang faedah dia macam tu. Baik. Okey, seterusnya soalan tadi, soalan Hazirah lah. Mana host dia? Okey. Ali Azfar dulu. Okey, tak apa. Ali Azfar dulu. Hazirah. Mana Hazirah? Kalau seseorang itu bernazar, tiba-tiba binatang korban dia ada masalah. Tetapi tetap berlaku korban, sah ibadahnya, namun daging binatang tak boleh makan. Lalu dibuat apa dengan dagingnya? Dagingnya disedekah lah. Nanti akan sampai kepada bahagian ni. InsyaAllah esok akan masuk insyaAllah. Ada bahagian sambungan lagi, bab ni. Iaitu macam mana pengagihan daging. Esok masuk insyaAllah. Cara-cara kaedah pengagihan daging tu macam mana kaedah dia? Nak agih daging korban sunat dengan agih daging korban wajib. Beza cara agihan dia. Cara mengagihkan tu beza. Ada bahagian-bahagian portion dia. Tetapi ringkas saya jawab macam ni, esok kita akan cerita detail, iaitu kalaulah korban ni dia nazar, korban ni ada daging lembu, korban ni ada aib, dia nazar lah, maka sah korban tu. Dia tak boleh makan daging korban tu. Kalau dia makan, dia ambil, dia kena ganti balik. Lalu dia kena buat apa bahagian itu? Bahagian portion itu, dia kena sedekah pada semua orang. Bagi pada orang lain. Sedekah semuanya sekali.
Tak boleh makan 1 inci pun daripada binatang dia tu. Walaupun tulang, walaupun kulit. Tak boleh. Ada bincang juga pasal jual daging ni. Nampak tak? Jual daging, macam mana hukum jual daging. Tapi ada kat dalam kitab Ustaz dia sebut, kalau dibagi pada orang miskin, orang fakir miskin dapat, boleh jual. Boleh jual daging tu untuk dapat keperluan hidup dia. Oh pula dah, boleh jual pula dah. Ni ramai orang silap faham ni. Bukan tak boleh jual. Tak boleh jual tu bagi pihak orang yang mempunyai korban tu. Kita ni bila dapat sedekah pada korban orang lain, kita boleh jual. Nampak tak? Ada dia punya faedah dia nanti akan sampai pada bab tu. Cuma kalau ikut soalan ni tadi, kalaulah binatang tu tak boleh dimakan oleh tuan punya korban. Dia seorang tak boleh makan. Dan man talzimuhu nafaqah. Siapa yang kita wajib bayar nafkah dia. Siapa-siapalah, anak, isteri, kita wajib bayar nafkah dia. Pun mereka pun tak boleh. Selain pada tu, fakir miskin yang lain, hatta orang kaya pun boleh. Orang kaya pun boleh. Orang kaya atas dasar hadiah, bukan dasar sedekah. Tapi afdal sedekah pada orang fakir miskin. Carilah fakir miskin, bagi pada mereka. Okey. Semuanya sekali bagi. Okey, jangan beri buat kenduri pula. Terus soalan. Assalamualaikum Ustaz. Dawabit untuk aib yang tidak sah haiwan korban itu dan atau tu dia sebut sini atau saya sebut dan dia tadi. Dawabit dia tadi. Apa dia tadi? Wadhabitu al-jabi'u li wajibi kullu ma'ibatin bima yanqusul lahmu aw ghairihi, ataupun yang lain daripada tu, mimma yu'kal, yang boleh dimakan. Kita sebut tadi yang tak dimakan, tanduk tak dimakan, telur dia tak dimakan. Hak tu kalau kurang yang tu, ada salah satu atau salah satu atau dua-duanya sekali. Kadang-kadang tu terpotong telinga, patut boleh makan telinga dia tu. Kan? Ekor dia terpotong beserta dengan apa? Beserta dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan patah kaki ataupun kudung kaki dia. Tak boleh. Kecacatan yang mengurangkan daging dan bahagian yang tidak dimakan. Atau kecacatan yang mengurangkan daging atau bahagian yang tidak dimakan. Kalau macam buta mata tu, adakah di sana ada orang yang makan mata juga Ustaz? Baik, kaedah ni tadi, buta mata, dia bukan pasal makan biji mata tu. Pasal dia cacat yang mengurangkan daging. Bukan pasal makan biji mata dia. Dan sebenarnya makan ni sebenarnya benda uruf. Kadang-kadang setengah-setengah tempat makan biji mata. Kan? Ada makan biji mata lembu dah. Ada, setengah orang makan. Maka bila hilang biji mata tu, kuranglah daging dia. Kan? Dan dia juga, mungkin juga, dia juga dimakan. Bila hilang, kerana asbab dia juga dimakan, mata ni juga dimakan. Bila dimakan, maka hukumnya tak boleh. Jelas. Dan juga buta ni, disebut jelas dalam hadis. Nabi sebut. Dia sebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang saya ni, dia sebut, Nabi kata apa dalam hadis ni? Iaitu ada 4, Nabi kata. Hilang. Disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Walal aura al-bayyin. Walal aura al-bayyin, auruha. Kalau dalam kita dalam matan ni disebut, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, iaitu al-aura al-bayyin auruha. Dalam matan Abi Syuja' bersebut, buta yang jelas butanya, al-bayyin auruha. Apa contoh buta yang jelas matanya? Dia kata sini, Allahumma salli ala Muhammad, al-bayyin, dia kata sini, huwa wa qawluhu ayyu dhahir fa huwa min bana bi ma'na dhahara wa in baqiyat al-hadaqah fil asah ayyu 'ala al-qawli asah wa al-mu'tad li'anna al-madar 'ala al-ibsar
bi ihdal ainain fala ibrata bi baqa'il hadaqah. Iaitu dia punya biji mata kalau ada, sarang mata kalau ada sekalipun, biji mata kalau ada sekalipun, nampak tak? Tapi tak boleh nampak. Buta mata dia. Tertutup tu. Terkunci mata dia, buta. Tak boleh. Nampak tak? Tak boleh. Sebab dia cacat. Cacat yang mana mengurangkan. Dhabit dia macam tu. Dhabit dia sama ada makan ataupun kurangkan daging. Kalau biji mata, sudah tentu yang pertama kurangkan daging dia. Kurangkan daging dia. Baik. Yang tu dah cukup dah. Dah cukup lah untuk menjelaskan. Di tempat saya ada orang makan zakar lembu, maka tiadanya zakar jadi aib atau sah korban tu. Tempat saya ada orang makan zakar lembu. Ada orang makan. Tapi dia sebut dalam kitab saya ni, dalam kitab apa, makan Matla'il Badrin kan tadi kan? Dalam Matla'il Badrin. Dalam Matla'il Badrin dia kata apa? Mana zakar tadi? Dan yang tiada zakarnya kerana tiada dimakan akan dia. Tempat tu sajalah. Urufnya orang tak makan. Ada orang makan, itu peribadi dia. Allah alam. Kan? Tempat dia makan, tak tahu, pelik-pelik semua. Dan jawab azan dulu nah. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Saya nak baca dulu soalan kalau ada. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة والشرف ودرجة العالية والرفيع. Baik. Yang pasal tentang tadi, zakat lembu ni tadi, kan tadi dia sebut juga pasal apa? Pasal kasih. Kasih. Dah boleh kasih kan? Kasih ni macam mana proses kasih ni? Kita mandulkan dia kan? Mandulkan alat dia tu. Mandulkan dia. Bila mandulkan dia tu, patutnya tak boleh lah. Kalau patutnya orang kata ada masalah tak? Ada masalah juga. Tapi dibolehkan. Pasal apa? Kerana balil khisa'u yaziduh. Kerana apa? Kalau kita mandulkan binatang macam lembu, dia akan menambahkan berat, menambahkan daging lembu tu. Ada faedah dia macam tu. Ada faedah dia macam tu. Jadi maksudnya kalau telur tu tak ada, sama tak nak beza apa pun. Nampak tak? Bahkan dia mungkin menambahkan daging lembu tu. Nak buat macam mana? Tapi dia punya kaedah dia, kalau kita sebut tadi, rabit dia, iaitu yang kita makan mengikut uruf. Urufnya kita makan lah. Tapi kalau tempat dia tu dah berlanggar dengan uruf dia tu. Berlanggar dengan adat dan uruf. Sebab ada tempat kampung dia dimakan tu. Siapa dia? Aiman. Aiman. Maka tiadanya, okey, orang makan zakat lembu, maka tiadanya zakat jadi aib atau sah korban tu. Sah. Tak ada masalah. Tak ada zakat, tak apa. Nak buat macam mana? Kan? Tak ada zakat. Dimaafkan. Ini adalah kitab Matla'il Badrin sebut. Dimaafkan. Dibolehkan. Tak ada masalah. Kerana zakar ni kebiasaan. Urufnya tak makan. Tapi kalau ada orang yang makan, tak apa. Ulang lah. Wallahualam. Tak ada soalan lain lah? Tak ada lah? Okey, selesai insyaAllah. Itu saja. Kita jumpa lagi pada esok pagi insyaAllah pukul 9. Seperti waktu yang kita tetapkan. Kita akan sambung pada pagi esok sampai petang esok insyaAllah. Kalau sempat kita habiskan bahagian korban, kita masuk bahagian nak akikah ke nak sembelihan. Kita akan bincang esok lah. Akikah atau sembelihan.
Akikah tu boleh juga kita bincang kan. Sambungan dia lah. Kalau kita masuk akikah, akikah mungkin tak sempat sembelihan. Okey. Nak masuk akikah ke sembelihan tak tahulah. Pulang. Yang tu pulang boleh bincang masing-masing. Kita masuk hanya korban. Korban yang penting ni sebab dekat dengan korban. Akikah ni bila-bila masa tak apa kan. Kemudian bahagian sembelihan. Sembelihan ni rasa nak sentuh juga sikit so insya-Allah. Sembelihan kita akan baca daripada kitab Matla'in Badrin juga. Bab sembelihan. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.